Salam sejahtera kepada semua murid. Hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 8 tingkatan 4. Tajuknya ialah sukatan serakan data tak terkumpul. Pada hari ini, apa yang murid perlu tahu ialah murid perlu tahu berkaitan tentang maksud serakan. Okey, sekarang kita lihat apa itu maksud serakan. Sukatan serakan merupakan suatu sukatan yang penting dalam statistik. Sukatan serakan memberi kita gambaran tentang cara nilai-nilai dalam satu set data ditaburkan. Serakan adalah kecil jika set data itu mempunyai julat yang kecil dan serakan adalah besar jika set data itu mempunyai julat yang besar. Okey, sukatan serakan suatu data ialah sukatan kuantitatif, maksudnya boleh dikira seperti julat, julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Hari ini kita akan belajar berkaitan tentang julat. Kita mencari julat sama supaya kita tahu serakan data itu serakan kecil ataupun serakan yang besar. Okey, kita terus pergi kepada contoh. Contoh ini cikgu ambil daripada buku teks muka surat 213. Murid-murid boleh lihat buku teks sekarang ni. Muka surat 213. Okey. Cikgu baca, jadual menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 20 orang murid. Data-data ini di bawah ini adalah berat murid. Contohnya Ali 52 kg. Aminah 48 kg. Suhaimi 60 kg. Contoh nama ya. Okey, jadi ada 20 orang murid sudah memberi jisim mereka untuk dihitung. Contoh sahaja ya. Okey, sekarang kita nak cari melihat serakan taburan data ini. Okey, cara dia ialah kita kena tolak jisim terbesar dengan jisim terkecil. Jadi kita kena cari jisim terbesar terlebih dahulu. Jisim terbesar di sini ialah 79. Jadi kita tulis di sini. Manakala jisim terkecil ialah 47. Okey, untuk mencari beza, ingat kalau beza, kalau julat, operasi dia adalah tolak. Jadi 79 tolak 47, tekan kalkulator, kamu akan dapat 32 kilogram. Okey, sekarang kita lihat zon informasi dahulu. Apa itu cerapan? Cerapan merupakan data atau dapatan yang diperoleh daripada sesuatu pemerhatian. Cerapan merupakan data. Macam ini tadi. Ini adalah cerapan. Berapa bilangan cerapan? Ada 20 cerapan. Maksudnya 20 data. Okey, sekarang kita terus tengok contoh B ya. Rajah menunjukkan plot titik bagi panjang dalam sentimeter sampel beberapa jenis serangga. Okey. Kita nak tahu cerapan, berapa bilangan cerapan, berapa bilangan serangga di dalam eksperimen ini. Mari kita hitung daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maksudnya ada 15 jenis serangga yang diuji kaji di sini. Mereka semua ni 15 ekor ni dikira panjang. Okey, sekarang soalan tanya, nyatakan beza saiz. Kalau beza operasi tolak bagi sampel serangga terpanjang dan sampel serangga terpendek. Ini adalah panjang garis nombor ini. Maksudnya 7 ini dia lebih panjang. 3 ini dia kurang, dia pendek. Okey, sekarang cikgu zoomkan. Okey, kita cari serangga terpanjang dahulu. Ada 3 ekor serangga terpanjang di sini. Tengok 1, 2, 3. Ada 3 ekor. Jadi berapa panjang serangga 3 ekor ni? Kita tengok di sini. Macam mana kita baca graf ini kelas. Tengok betul-betul. Cikgu baca 6. Ini 6, ini 7. Jadi setiap petak kecil mewakili sifar 0.1. Jadi di sini 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6,
6,7, 6,8 cm. Jadi serangga terpendek, kita lihat ini hanya seekor saja serangga terpendek di sini. Okey, cikgu baca. Ingatlah, satu petak kecil ini, kalau ini 3, ini 4, di sini ada 10 petak kecil. Jadi satu petak kecil ini mewakili 0,1. Jadi 3. Jadi ini 3 tambah 0,1 jadi 3,1. Macam tu kamu hitung. Jadi beza saiz serangga, kamu just tolak. Serangga terpanjang tolak serangga terpendek, kamu tekan ke kalkulator, jadi kamu dapatlah 3,7 cm. Okey, kita terus pergi ke contoh seterusnya. Jadual di bawah menunjukkan umur bagi sekumpulan guru di sebuah sekolah. Okey, data ini menunjukkan umur sekumpulan guru di sebuah sekolah. Okey, ada berapa cerapan di sini? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 orang guru. Maksudnya ada 18 orang guru mempunyai umur yang berbeza. Okey, sekarang untuk mencari beza umur, senang saja kita kena cari umur terbesar iaitu 58 dan umur terkecil ialah 29. Okey, beza umur 58 tolak 29, tekan ke kalkulator, dapatlah jawapan 29. Okey, seterusnya kita lihat contoh seterusnya ya kelas. Raja di bawah menunjukkan plot titik bagi bilangan mesej yang dihantar oleh 15 orang murid dalam sehari. Mungkin ini adalah 15 orang murid ini cerapan. 15 murid ini adalah cerapan ya. Mungkin dia menghantar mesej kepada cikgu. Okey, di sini adalah bilangan mesej yang dihantar oleh murid. Okey, di sini macam mana baca ini kelas cikgu ajar. Di sini masuk plot titik-titik ini mewakili cerapan. Maksudnya murid itu. Okey, cikgu ajar macam mana baca. Okey. Hanya seorang sahaja murid menghantar 20 mesej kepada cikgu. Ini contoh sahaja. Ada 2 orang murid menghantar 18 mesej kepada cikgu dalam sehari. Contoh. Ini adalah contoh. Okey, sekarang kita nak baca macam mana nak baca tengah-tengah ini berapa. Ini berapa. Ini berapa. Nanti cikgu ajar. Okey, sekarang bilangan kita cari dahulu bilangan mesej terbanyak di sini iaitu 20. Okey, bilangan mesej sedikit ialah di sini kelas. Macam mana? Kita kena ingat dia bukan macam contoh yang tadi tu. Okey, kita kena tengok di sini. Ini 12, ini 14. Tengah-tengah ini confirm nombor berapa di sini? Tengah-tengah 12 dengan 14 ialah 13. Okey, lepas tu beza bilangan mesej. Tolak saja. 20 tolak 13 sama dengan 7. Itu adalah beza bilangan mesej. Okey, ini adalah apa kelas? Ini adalah apa? Batang dan daun. Okey, plot batang dan daun. Raja di bawah menunjukkan plot batang dan daun bagi masa dalam ini yang diambil oleh sekumpulan pelanggan di sebuah pasaraya. Okey. Pasaraya, di pasaraya pelanggan tu berapa minit dia berada di pasaraya. Contohnya lah, contoh sahaja. Okay, kita lihat di sini. Kekunci 3, strok 3 ini bermaksud 3. Maksudnya 33. Okey. 33 minit. Okey, contohnya ini 3 maksudnya 33 minit. 4 ada tak nombor di belakang? Tak ada. 5 sifar maksudnya 50. 5 sifar maksudnya 50. Ini minit dia sebab dia kata dalam minit. Okey, 50, 52, 56, 58, 58. Ini 61, 62, 62 begitu juga. Maksudnya di sini berapa bilangan customer, berapa bilangan pelanggan, berapa bilangan cerapan data. Di sini cikgu akan ajar kamu berapa orang yang dalam supermarket itu.
Kita lihat, kita baca macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maksudnya ada 20 orang di dalam supermarket itu. Jadi setiap orang, 20 orang itu, mereka dalam supermarket itu berbeza masa. Ada yang lama, ada yang sekejap, ada yang 30 minit, 33 minit, ada yang 89 minit. Itu maksudnya. Contohnya di sini, ada seorang customer paling lama berada di supermarket itu, iaitu 89 minit dalam supermarket. Dan seorang tu paling yang paling sekejap di supermarket adalah 33 minit sahaja dia berada di situ. Itu maksudnya. Jadi paling besar ialah data 89, paling kecil lah 33 minit. Paling besar 89 minit. Okey. Macam mana kita nak cari minit tertinggi? Senang sahaja. 89 adalah minit tertinggi. Minit terendah ialah 33. Macam tu baca. Kalau ini 62. 62. Ada dua orang yang 62 minit. Mungkin pasangan suami isteri. Faham maksud cikgu? 62 seorang, 62 pun seorang. Sama-sama masuk, sama-sama keluar mungkin. Okey, ini pun ada dua orang yang 50 minit dalam supermarket tu. 50, 50. Mungkin pasangan suami isteri ataupun ibu anak dan sebagainya. Okey, sekarang kita nak tengok beza minit di sini. Jadi 89 tolak 33, tekan kalkulator dapatlah 56. Okey, sekarang kita tengok buku teks muka surat 214. Ini adalah praktiskan diri ya. Murid boleh lihat sekarang. Okey. Suatu kajian tentang takat didih. Tahu apa itu takat didih? Kamu tanya guru sains kamu. Okey. Dalam darjah Celsius bagi 10 jenis bahan kimia telah dijalankan. Hasil kajian dicatatkan seperti di bawah. Okey, ada 10 jenis bahan kimia. Maksudnya ada 10 cerapan, ada 10 data di sini. Data pertama, data kedua, data ketiga sampai data ke-10. Okey. Tentukan suhu terendah dan suhu tertinggi. Ini mungkin dia suka pakai termometer dalam darjah Celsius. Okey, suhu terendah kita cari di sini ialah 45. Suhu tertinggi 150. Okey. Beza suhu, okey, tentukan beza antara suhu tertinggi dan suhu terendah. 150 tolak 45 sama dengan 105. Senang sahaja. Okey, contoh yang kedua. Tempoh masa penggunaan media sosial dalam minit bagi 12 orang remaja pada suatu hari tertentu dicatat seperti yang berikut. Maksudnya di sini ada 12 orang remaja yang menggunakan media sosial. Kamulah tu 12 orang remaja menggunakan media sosial. Okey. Ada seorang tu dia guna media sosial 100 minit. Seorang tu 120 minit. 80 minit, 60 minit, 90 minit. Ini adalah jumlah masa mereka menggunakan media sosial. Didapati bahawa masa penggunaan media sosial boleh ditulis sebagai bentuk P lebih kecil ataupun sama dengan masa ataupun lebih kecil sama dengan Q. Nyatakan nilai P dan nilai Q. Okey, P itu ialah minit terendah. Selalunya kita lihat sebelah kiri ini sentiasa yang nombor terkecil, betul? Sebelah kanan itu nombor yang terbesar. Jadi kita P itu nombor terendah. P ialah minit terendah. Mana satu minit terendah di sini? 30. Jadi kita letaklah 30 di sini. Lepas tu Q ialah minit tertinggi. Sorry ya, ini Q ialah tertinggi. Cikgu nanti tukarkan. Okey, tertinggi di sini ialah 120. Okey, maksudnya beza nanti kamu boleh tolak. Dia tidak soalan dia tidak tanya beza betul, dia tanya apa itu nilai P atau apa itu nilai Q. Ingatlah sebelah kiri ni dia sentiasa nombor lebih kecil dan sebelah kanan itu nombor yang lebih besar. Jadi kesimpulannya 30 lebih kecil ataupun sama dengan masa, lebih kecil sama dengan 120. Okey, tengok contoh yang ketiga. Rajah menunjukkan plot titik bagi kepanjangan dalam sentimeter beberapa jenis sampel daun. Yang tadi kita sudah belajar serangga, panjang serangga. Ini kita cari panjang daun. Ada berapa sampel daun di sini? Berapa jenis data? Berapa cerapan? Maksudnya kita kena hitunglah titik ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 jenis daun diuji kaji. Dia nak tengok berapa panjang 15 daun itu. Okey, kalau kita lihat di sini, garis nombor ini adalah menunjukkan panjang. Titik sebelah kiri ini maksudnya dia daun itu adalah pendek. Semakin ke kanan, daun itu semakin panjang. Ada sehelai saja daun panjang di sini dan sehelai juga daun yang pendek. Titik itu mewakili data, mewakili daun itu. Okey, apakah beza panjang? Maksudnya dia suruh kamu carilah daun. Apakah beza panjang antara sampel daun terpanjang dengan sampel daun terpendek? Okey, semakin ke kanan, semakin panjang daun itu. Sebab garis nombor ini, semakin ke kanan, nombor dia semakin bertambah. Betul? Maksudnya, ini adalah daun terpanjang, manakala ini adalah daun terpendek. Sekarang kita cari daun terpanjang. Okey. Ingat macam mana kita baca ini kelas? Kamu kena hitung peta ini. Peta ini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 peta kecil. Jadi, satu peta kecil itu mewakili sifar perpuluhan 1. Jadi, 16 tambah sifar perpuluhan 1. Jadilah di sini 16 perpuluhan 1. Tambah lagi sifar perpuluhan 1. Jadi, ini adalah 16 perpuluhan 2 dan sebagainya. 16 perpuluhan 2, 16 perpuluhan 3, 16 perpuluhan 4. Okey. Daun terpendek ini. Jadi kita bacalah 14, 14,1. Lepas tu carilah beza panjang sampel daun. Dan panjang tolak daun pendek. Tekan kalkulator dapatlah 2,3. Okey, setakat ini sahaja PDP kita. Cikgu akan beri latihan 1 dan cikgu sudah share latihan 1 pada WhatsApp group kita. Dan cikgu harap murid-murid sudah faham macam mana cari julat, macam mana apa itu serakan. Dan kalau tidak faham boleh personal cikgu. Terima kasih. Jumpa pada bahagian yang kedua nanti.